Ana promosi minyak anak ni. Boleh. Teruskan. Minyak sifat. Boleh. Teruskan. Terasa. Okay. Banyak lagi stok kan? Ada. Boleh lah. Kan? Banyak lagi buat. Boleh. Ini mati tu pasti tajuk Mati tu pasti. Okay, Ustaz. Boleh on lah. Dah ada okay lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah. Salatu wassalaman alaika ya Rasulullah. Wa ya Habiballah wa ya Khalilullah. Ashhadu annaka Rasulullah. Annaka qad ballaghta ar-risalah. Wa adaita al-amanah wa nasahta al-ummah. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sesungguhnya Allah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup kamu itu sebagai suatu ujian. Untuk apa? Yakni untuk melihat di antara kamu siapakah yang terbaik di antara amalan yang dilakukan sewaktu dia hidup di atas muka bumi. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Pada hari ini, hari yang ke-28 Syawal, dan malam ni kita sudah masuk 29 Syawal. Diam tak diam, kita sudah berada pada hari yang terakhir bulan Syawal, bulan yang ke-10 di dalam kalender ataupun di dalam takwim Hijri. Itulah yang disebut sebagai waktu, itu juga disebut sebagai masa, itulah yang disebut sebagai satu kehidupan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, sesungguhnya masa itu adalah umur kamu. Umur kamu itu sebenarnya adalah amalan kamu. Dan amalan itulah yang disebut sebagai sebuah kehidupan. Artinya tuan-tuan, yang kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Sebenar-benarnya hidup di dunia ini sekejap je. Ringkas sangat, sebentar sahaja. Cuma kita tak perasan. Kita rasa macam lama hidup di dunia. Sedangkan hidup di akhirat itulah yang lebih lama. Bahkan itulah yang disebut baqa', alam yang kekal. Yang kita tidak ada lagi hidup sebagaimana hidup di atas muka bumi. Artinya Allah letakkan kita di dunia ini untuk mengecapi nikmat hidup yang sementara. Artinya bagi orang yang beriman kepada Allah, dia tahu bahawa yakin dia negeri akhirat. Beriman kepada akhirat itu adalah di antara rukun iman yang keenam. Termasuk akhirat itu namanya kiamat. Dan akhirat itu juga disebut sebagai yakinnya kita adanya suatu tempoh kehidupan yang pada penghujungnya itu kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya kematian. Walaupun James Bond kata apa dia, tomorrow never die, tapi Islam kata but you must die. Gitu tuan-tuan.
Ya, kita mulakan di antara mukadimah pada malam ni, mati itu pasti. Saya nak petik ambil daripada lagu kumpulan Rabbani. Cuba kita sama-sama menung-menungkan mukadimah malam ni. Belum start lagi. Malam ni mukadimah dengan nyanyi dulu. Kita nak renungi apa yang disebut oleh kumpulan Rabbani ni, arwah Ustaz Asri ni. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Allahu Akbar. Yang disebut. Itu yang disebut, tuan sekalian. Maknanya apa dia? Kita ni sekejap je yang kita nak hidup di dunia ni. Memang kita kata sebentar saja. Letak-letak, kemudian habis dah. Kita rasa macam lama sampai 70-80 tahun hidup. Tak. Ukuran dunia memanglah kita rasa macam tu. Akhirat besok, alfasanatim mimma ta'udun. Ya. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Allah, bayangkan. 1000 tahun di dunia, baru sehari je di akhirat. Rupa-rupanya gitu je ukurannya. Yang kita rasa lama dah, 80 tahun. 1000 tahun, sehari di akhirat. Tu yang kata alam baqa' ni. Ya, tidak ada lagi proses hidup seperti mana dunia. Dan kita tidak ada kematian lagi dah. Maknanya di akhirat besok, hidup kita tidak ada kematian dan tidak ada istilah mati. Mati ni dunia je. Haiwan mati, pokok mati, orang mati. Tapi di akhirat besok, tak ada istilah mati dah. Yang dihumban masuk ke dalam neraka, pun begitu juga. Bukan masuk neraka tu mati tak. Masuk neraka jadi balik. Rentung jadi balik, rentung jadi balik. Setiap hamba Allah yang menjadi ahli neraka akan menepuh ni, dia macam panjat, climb satu bukit. Nama bukit tu Bukit Su'ud, Jabal Su'ud. Setiap ahli neraka akan mendaki, climb yang dinamakan Jabal Su'ud, Bukit Su'ud. Bila mana kita mendaki, tepuh sahaja bukit yang dibuat daripada api tu, tepuh saja rentung, terbakar habis. Tapi tak mati tuan-tuan. Jadi balik, tepuh lagi. Jadi balik, tepuh lagi. Rentung, jadi balik. Itu istilah nak sebut, nak bezakan. Dunia ni ada mati, tapi di akhirat besok dia tidak ada mati. Dia akan hidup yang ada cuma disebut sebagai azab siksaan. Azab siksaan. Itu yang disebut azabun alim. Azab yang cukup pedih. Sebab orang tak peduli akhirat. Dia tidak yakin kepada negeri akhirat. Maka dia tidak yakin kematian itu hampir pada diri dia. Kerana itulah malam ni kita cuba nak kongsi-kongsi, nak bersama dengan suatu rasa. Kita malam ni nak rasalah apa yang nak dirasakan, iaitu kita nak tahu tentang apa dia yang disebut sebagai mati. Yang disebut sebagai mati. Man mata faqad qiyamatuhu. Dalam riwayat menyebut bahawa sungguhnya baik bila orang itu mati, man mata faqad, sesungguhnya qiyamatuhu, berlakulah kiamat kepada dirinya. Kiamat kecil yang disebut sebagai qiyamatus sughra. Kiamat besar, qiyamatul kubra. Yang tu kiamat besar, kehancuran dunia. Sekarang ni kita berada dalam keadaan lingkungan mati itu ialah sebenarnya qiyamatus sughra. Saghir maknanya kiamat kecil. Dan pastinya Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Wa kullu syai'in ajal. Setiap sesuatu, kata Allah, ada ajalnya. Kullun, yang disebut setiap sesuatu itu, maka ada ajal, ada dia punya tempoh dia. Pinggan pecah umpama, itu ajal dia. Bawa-bawa cawan pecah pula, itu ajal dia.
Jangan marah anak. Sabar je. Kita kena yakin, oh cawan tadi anak aku bagi pecah. Dah ajal, nak buat ke mana? Kita macam tu juga. Kadang-kadang rosak, ajal dia. Ajal dia nak makna tiba dah saat nak rosak. Apa nak katakan? Dan macam-macam lagi lah. Seperti air TV kita, washing machine kita rosak. Ada ajal dia. Maknanya manusia pun begitu juga, setiap makhluk itu ada ajal dia. Yang dinamakan sebagai suatu kematian tadi. Baik, kemudian kita nak lihat. Bila disebut mati ini sebenarnya tuan-tuan, adalah suatu misteri dalam hidup seseorang. Misteri kematian ni yang disebut sebagai misteri. Tak dapat nak diceritakan kepada orang yang hidup. Saya pun tak tahu. Malam ni saya boleh cerita je sebab saya pun tak pernah mati lagi. Tuan-tuan yang hidup tak pernah mati lagi, makna kita nak cerita pada orang macam mana? Tak dapat nak ceritakan apa yang dimaksudkan sebagai mati. Tapi dalam Quran, banyak ayat-ayat disebut. Dalam surah Ali Imran ayat 193 contoh. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Doa ni selalu kita doa selepas solat ni. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Maknanya wafat, matikan aku ya Allah bersama dengan orang-orang yang abrar, orang yang salih, salihah. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama Imam Suyuti menyatakan bahawa tafsirnya situ abrar adalah di antaranya para nabi rasul Allah, para syuhada, awliya salihin. Artinya kita minta mohon kepada Allah supaya biarlah kita dimatikan dan rohnya itu kan keluar daripada tubuh badan jasad seseorang itu dan dia bersama dengan tadi yang disebut roh orang-orang yang baik. Siapa mereka? Para nabi, rasul Allah, awliyaus salihin, para syuhada. Ini yang dimaksudkan wa tawaffana ma'an abrar, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Itu yang dimaksudkan tentang roh yang keluar daripada tubuh badan, mereka akan pergi dan bersamalah duduknya dengan roh orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, ertinya pun tadi kita balik. Bila disebut sebagai kematian itu, maknanya misteri yang berlaku pada diri seseorang. Maka dia tidak akan dapat lari daripada kematian. Sehingga Allah sebut dalam Quran, walau fi burujim musyayyadah. Sekiranya duduk, kalau nak ibaratkan seumpama peti besi, duduklah dalam peti besi pun malakul maut akan datang juga untuk mencabut nyawa kita, tuan-tuan. Kalau kita kata duduk di bawah tanah umpamanya, Saddam Hussein dulu, tentera Amerika dapat menjejaki tempat persembunyian Presiden Iraq dulu, ya, maka disembunyi di bawah tanah, akhirnya dia dapat ditangkap dan dibunuh. Itu nak ceritanya. Kita nak sembunyi di mana? Tak ada dunia ni menjadi tempat persembunyian daripada kematian. Sebaliknya kematian itu disebutkan tadi tuan-tuan, pasti. Di dalam surah Al-Munafiqun, Allah menyebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Allah menyebut, wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu menginfakkan harta yang kami telah rezekikan kepada kamu, kata Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelumnya kematian itu datang kepada diri seseorang. Tuan-tuan, Allah perintahkan kita supaya kita belanjakan harta, infakkan harta sebelum kematian. Malam ni kita bersama dengan audio kuliah. Ada rezeki tuan-tuan, boleh infak masuk dalam tabung audio kuliah yang banyak berusaha, ya, untuk apa dia? Untuk program-program dakwah, atur kuliah-kuliah, audio kuliah online. Yang ada dalam YouTube pun banyak daripada audio kuliah. Jangan kita kedekut, ya,
Sebenar-benarnya kita kesian kepada orang yang bakhil, tidak mahu menginfakkan harta di jalan Allah. Sedangkan Allah kata tadi, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datangnya saat kematian kepada kamu, kata Allah. Allah perintah infak harta. Lalu kata Allah, bagaimana kata orang-orang yang nak dicabut nyawa? Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, kata mereka, boleh tak engkau tangguhkan saat kematian kami, ya Allah, pada waktu dekat, yakni pada waktu yang lain? Mereka minta tangguh takjil. Mereka minta postpone kalau boleh. Lewatkan. Supaya apa dia? Supaya kata mereka lagi, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Fa asaddaqa, untuk mereka bersedekah, untuk mereka wakaf, infak duit dan macam-macam lagi. Wassalihin, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan juga kami nak lakukan amalan yang salih. Ini orang yang dah desperate lah, kita kata, tertekan waktu itu, terdesak. Mereka minta tangguhkan kematian. Adakah Allah nak dengar rayuan? Adakah Allah nak dengar permintaan mereka pada waktu itu? Tidak, tuan-tuan. Masa yang telah diberikan cukup banyak. Lama Allah bagi masa. Setiap hari ada 24 jam. Tapi 24 jam semayang kadang-kadang je. Sometimes je semayang. Dan banyak waktu yang tak semayang daripada waktu yang disemayang. Ini lalai namanya, tuan-tuan. Cuai, maghbunun. Dia ni terperangkap, terpedaya, cuai, lalai. 24 jam, 5 waktu je. Kumpul-kumpulkan 5 waktu tu, katalah kita ambil satu waktu 10 minit. Masuk dengan wuduk, dengan apa. Kemudian 5 waktu, maknanya kali 10, 50 minit. Baiklah, kita ambil 10 minit untuk berwuduk. Maknanya 60 minit, 1 jam. Allah beri hidup kita ni berapa lama sehari, tuan-tuan? Berapa lama? 24 jam sahaja. 24 hours. Tolak 1 jam. Kita ada lagi 23 jam. Macam kedai mamak kan. Dia ada yang kedai mamak, dia tak buka 24 jam. Ada kedai mamak, dia 23 jam je. Kenapa? 1 jam lagi tu digunakan untuk membersihkan restoran. Bagus. Sebenarnya gitulah elok juga. Buka 24 jam, kita kata bila masa kedai ni nak dibersih. Macam mana nak mopnya, nak sapu, kotor tu memang kotor lah. Tu ada kedai mamak dia 23 jam. 1 jam digunakan masa untuk bersihkan. Bagus. 24 jam, tolak 1 jam untuk semayang tadi. Ada 23 jam. 23 jam ni, tuan-tuan, apa sahaja kita boleh buat. Perkara yang baiklah nak ceritanya. Tetapi, ada tetapi, berapa ramai yang memanfaatkan waktu ini, 23 jam ni, untuk buat persiapan kematian. Sebagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Taqwa itu, kata Sayyidina Ali, at-taqwa al-khawf minal jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-qana'ah bil-qalil, wal-isti'dad lahu liyaumil akhir. Taqwa ni yang pertama ialah kamu takut dengan kuasa Allah yang maha besar. Khauf minal jalil. Takut kamu dengan agungnya, akbar, besarnya kekuasaan Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, taqwa itu adalah wal-amalu bil-tanzil. Wal-amalu bil-tanzil, apa yang ada dalam Quran yang diturunkan oleh Allah, ertinya kita amalkan. Itu maksud wal-amalu bil-tanzil. Taqwa lah. Yang ketiga, wal-qana'ah bil-qalil. Dia rasa cukup rezeki nikmat, walaupun sikit Allah beri, dia tetap bersyukur, alhamdulillah. Dia tetap bersyukur, alhamdulillah. Itu qana'ah. Taqwa lah tu. Yang keempat, akhirnya, isti'dad lahu liyaumil akhir. Dia akan buat persiapan untuk negeri akhirat. Termasuk maknanya kematian. Ini yang dinamakan sebagai taqwa. Kita kalau fikir-fikir, renung-renungkan tadi, kematian yang akan datang pada kita ni agak-agak macam mana kita. Lalu nak makan, tuan-tuan. Kalau yang kerja di penjara, warden-warden di penjara, tanya mereka.
macam mana mereka layan banduan akhir yang akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati esok hari Jumaat. Macam mana agak-agak malam tu? Tidur ke mereka? Bayangkan. Artinya dah tahu dah saat kematian mereka adalah pagi besok selepas subuh. Mereka akan menemui ajal. Bagi malam tu nasi goreng, bagi apa pun agak-agak nak makan ke. Tubuh badan ni dah tak peduli dah. Perut dah tak peduli dah. Tekak ni tuan-tuan dah tak peduli lah. Dah tak rasa dah nak minum air mungkin sikit. Nak makan tak ada dah. Tanya nak sate kajang, nyeling je. Tu. Kalau Ipoh ada sate ndut umpamanya. Legend. Tak begitu dah. Tak pedulinya. Nak apa? Tahu bergedil. Tak pedulinya. KFC ke McD ke Burger King, whatever lah. Nak cerita, nak bagi pada orang yang nak mati pagi esok ni. Malam tu tak ada dah, nak dijamah apa pun tak nak. Ni musim durian. Tanya dia nak durian tak? Tak ada dah. Tak fikir dah. Dia memikirkan setiap saat ni. 1 saat tolak, 2 saat lagi, 3 saat. Allah. Tinggal berapa jam lagi. Menghitung jam dia nak mati. Tak fikir dah tentang makan minum dia. Yang difikir apa dia? Kalau dia banduan Muslim, banduan akhir orang Islam, maka dia nak banyakkan istighfar. Dia tak mau putus daripada lidah dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, orang yang tahu saat mati dia pagi besok selepas subuh hari Jumaat, maka waktu itu akan dicabut nyawanya dengan gantung, hukuman gantung sampai mati. Saya cerita sikitlah tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Pernah dijemput ceramah Isra' Mi'raj. Di mana? Di penjara Sungai Buloh. Masa tu tak lama lah selepas Muhammad Amin, ketua kumpulan Al-Ma'unah dulu. Kalau yang mengikutilah sebelum ni, kan? Kumpulan Al-Ma'unah namanya yang disebutkan tadi Muhammad Amin. Akhirnya dia didapati bersalah dan didakwa. Kan dalam satu dakwaan pertuduhan dia adalah memerangi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada waktu itu. Ingat lagi. Dicuri senjata kan. Kumpulan Al-Ma'unah. Curi senjata daripada kem askar di Great. Bawa sampai ke Kuala Kangsar. Di Kati ke? Disebut Bukit Jenalik. Orang Kuala tahulah. Maka mereka bersembunyi dalam tu. Dan bila mana polis datang, buat serbuan dan sebagainya, akhirnya ditembak polis. Ada ramai juga yang mati. Dan Amin selaku ketua kumpulan Al-Ma'unah tidak mahu menyerah diri. Dia pun terlibat juga menembak beberapa orang anggota polis. Tuduhan tu berat lah. Ramai, bukan dia seorang. Ada lagi yang dikung gantung sampai mati. Ada yang dipenjara. Dan akhirnya dia ditangkap dan akhirnya dia didakwa di mahkamah pun hukumannya yang disebut hukuman gantung sampai mati. Mandatory. Pertuduhannya ialah memerangi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Hukumnya hukum gantung sampai mati. Baik, bila mana saya ceramah, habis ceramah, pengarah penjara ada di situ. Kemudian adalah pegawai penjara yang lain. Habis ceramah, biasalah tuan-tuan, makan. Itu biasa. Kalau mulut Nabi, dia ada syarahan, dia ada marhaban, dia ada makan yang ketiga. Itu yang sedap tu. Baik, waktu makan, pengarah penjara pun tanya saya waktu itu. Ustaz, saya nak tanya. Mungkin Ustaz boleh keluarkan satu kenyataan ataupun sebagai satu respon lah. Yang ada authority yang boleh sebut. Ustaz terlibat dengan dia lah pendakwah jaiz dan sebagainya. Jadi tanya gini Ustaz. Ustaz pun mesti maklum, Muhammad Amin ni, ketua kumpulan Al-Ma'unah ni, dia ada di sini di penjara, kemudian dihukum gantung sampai mati baru ni. Nak cerita pada Ustaz ni. Bila mana dia masuk ke dalam penjara ni Ustaz, yang kata Muhammad Amin, dia masuk dalam penjara selama 7 tahun. Sebelum dia digantung, 7 tahun dia masuk penjara Sungai Buloh. Dan kami mendapati report
datang daripada warden dan seumpama dengannya, ya, memang perubahan totally. Muhammad Amin duduk dalam penjara 7 tahun, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin barangkali dengan kesalahan dosa dan sebagainya. Kalau nak dibandingkan amalan saya dengan Muhammad Amin ni, jauhnya macam langit dengan bumi, Ustaz. Ini pengarah penjara Sungai Buloh cerita sendiri pada saya, tuan. Depan-depan ni cerita. Amalan, Masya Allah. Macam-macam lah. Hak yang wajib lah tentu, yang sunat. Bangun malam, baca Quran, sembahyang sunat, zikir, wirid, istighfar. Nak cerita pada Ustaz ni. Lebih kurang seminggu lagi sebelum dia nak digantung sampai mati, saya masuk dalam sel akhir dia. Ni Muhammad Amin ni. Tiba-tiba bau wangi keluar semerbak harum daripada sel akhir Amin ni. Dalam penjara ni, wangi tu cukup kuat. Melekat di baju sampai di badan. Balik sahaja daripada penjara bilik tadi, maka isteri kata, bang, bau wangi bang. Bau apa ni? Kata saya, tak tahulah. Tiba-tiba bau tu keluar daripada penjara Amin dan melekat di badan. Masya Allah. Ya. Dalam hati saya, ini Allah nak tunjukkan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak hikmah pengajaran. Baiklah. Kemudian itu seminggu sebelum dia dihukum gantung. Ada warden saya melaporkan pada saya, ibunya balik kembali daripada umrah di Tanah Suci Mekah, terus jumpa dengan anak dia di penjara. Dan bila mana warden menceritakan pada saya, waktu itu katanya Ibu Amin nampak tertera di dahinya kalimah Allah Muhammad. Katanya gitu. Tapi bukan saya tengok. Ini warden yang melaporkan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Esok hari Jumaat. Ni hari Khamis. Malam ni. Yang dikatakan sebagai malam Jumaat. Amin seperti biasa. Waktu makan malam. Waktu makan tu makan nasi goreng. Sama dengan warden saya. Bersembang dia. Bergurau dia. Seolah macam esok ni tidak ada apa-apa nak berlaku, tuan-tuan. Allah. Besok ni seolah-olah macam tak ada apa-apa nak berlaku. Apa yang dimaksudkan ialah dia tenang setenang-tenangnya walaupun besok pagi ni akan dihukum gantung sampai mati. Dia boleh gurau dengan warden saya, dia boleh sembang dengan warden saya, dia boleh makan nasi goreng kampung lagi. Itu cerita Amin ni sebelum dia mati ni. Kemudian dia pesan kepada warden, minta tolong kejutkan dia malam ni kalau sekiranya dia tak jaga. Ini malam terakhir untuk dia qiyamul lail. Dia minta kejutkan pukul 4 pagi untuk dia beramal. Maka pihak penjara akan tunaikan. Ini permintaan ke akhir. Dan malam tu, bila mana warden saya, Ustaz, memerhatikan, observe lah, memerhati tengok Amin tidur. Tidak ada rasa macam takut besok nak mati menggelupur, tak boleh tidur, tak. Dia tidur malam tu tenang lagi. Setenang-tenangnya dia tidur sedangkan besok dia nak mati. Nampak? Orang yang punyai persiapan sebelum dia mati. Ini contoh kita boleh ambil, tuan-tuan. 7 tahun dia duduk dalam penjara. Dia boleh cool duduk di dalam penjara, persiapan dia nak mati. Dia tahu hukum gantung sampai mati. Boleh. Dia tenang lagi tidur malam dan dikejutkan. Lalu dia pun mandi, berwuduk dan seterusnya dia pun menunaikan solat tahajud dan seumpama dengan. Kemudian baca Quran lagi sampai subuh. Kemudian sampailah solat subuh, saat nak digantung sudah hampir, tuan-tuan. Dan pada waktu itu dia pun nak dibawa ke tempat yang disebut, ke tempat yang dinamakan tali gantung. Sebelum dia nak dibawa ke tempat gantung, Muhammad Amin, kemudian Al-Ma'unah tadi, kata pengarah penjara Sungai Buloh, dia minta permintaan terakhir. Bila ditanya apa permintaan terakhir, tak boleh bebas daripada penjara, tak boleh lah. Selain daripada tu, tak ada apa yang dia minta. Cuma dia kata, ya, tolong angkat saya waktu saya sedang sujud. Dia nak sujud yang terakhir. Ini bukan dalam solat subuh, selepas dia nak sujud akhir, sujud syukur. Maka dia kata, angkat saya waktu saya sedang sujud. Angkat saya waktu sedang sujud untuk dibawa ke tempat gantung. Dan pihak
penjara mengiyakan, maknanya laksanakan. Dan dia pun sujudlah tuan-tuan. Lalu disarungkan dengan apa dia yang kita selalu tengok tu, kain hitam macam tu lah, tutup kepala supaya tak nampak tempat nak digantung. Dan dibawa waktu itu sedang disujud. Dan dibawa tu diangkat. Kata pengarah penjara Sungai Buloh, saya memerhatikan Ustaz. Pada waktu itu, saya yakin dalam keadaan diangkat itu lemah, longlai Amin. Dan saya punya pemerhatian, I saw with my own eyes. Lebih kurang gitulah. Saya tengok Amin, kumpulan Al-Ma'unah ni barangkali kuat sangkaan saya. Dia mati sebelum dia digantung. Ini bukan saya sebut. Ini pengarah penjara Sungai Buloh sebut cerita kepada saya. Tetapi prosedur tetap, hukum gantung tetap dilaksanakan. Maka dia pun digantung. Saya melihat keadaan begitu, maka ini satu lagi tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang Allah nak tunjuk pada saya. Kemudian bila mana saat digantung, waktu itu, bila digantung sahaja, di tali gantung, apa yang berlaku, kasut yang sandal dipakai oleh kumpulan Amin, kumpulan Al-Ma'unah ni, kasut itu tidak jatuh, melekat. Tak seperti mana biasa banduan yang digantung, kasut tadi jatuh. Satu lagi kebesaran Allah yang Allah tunjukkan pada saya. Kemudian bila mana diletakkan jenazah di atas pengusung jenazah, saya perhatikan sekali lagi, waktu itu seumpama orang yang sedang solat aminan, yang disebutkan tadi Amin, diletakkan di atas pengusung jenazah seumpama orang yang sedang solat. Allah, mulianya kematian, husnul khatimah. Walaupun yang katakan dalam penjara, tu yang katakan kita tuan-tuan, mati tu pasti, tetapi belum tentu husnul khatimah. Allah yang akan tentukan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kita hanya menerima sahaja pada waktu itu saat. Nampak? Itu rezeki Amin, kumpulan Al-Ma'unah. Itu yang pengarah penjara cerita itu part di Sungai Buloh, penjara. Dan ada orang yang hantar sampai ke kubur. Pergi balik hantar ke rumah di Kuala Kangsar. Jadi orang cerita di sana pun macam-macam. Tanda-tanda kematian yang husnul khatimah. Macam-macam. Yang tu pihak penjara Sungai Buloh yang melihat. Ini saya nak share dengan tuan-tuan. Walaupun dah lama dah cerita ni. Tapi saya ingat sebab apa dia, pengarah penjara cerita sendiri pada saya. Saya kata begitulah tuan. Maknanya Allah nak tunjukkan inilah kematian yang barangkali inilah husnul khatimah. Yang kita minta dalam doa surah Ali Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Minta mati kita supaya roh keluar dan di tempat di kalangan Nabi Rasul Allah, kemudian syuhada awliya salihin. Kita minta itu setiap kali doa selepas solat. Ini yang kata kematian yang dicemburui tuan-tuan. Kematian yang hebat. Kematian lazat lah. Orang macam ni mati yang mulia tuan-tuan. Walaupun nampak dia melakukan suatu jenayah, curi senjata di kem askar. Kemudian terlibat dalam pembunuhan beberapa orang anggota polis. Didakwa 7 tahun dalam penjara. Dia minta ampun kepada Allah. Siapa kita? Kalau kita nak kata dia ni orang jahat, tak. Illa zira', Nabi kata sehasta lagi nak masuk ke dalam neraka. Sehasta lagi. Tiba-tiba kata Rasulullah tuan-tuan sekalian, "Falya'mal bi'amal ahlul jannah fayadkhuluha." Tiba-tiba dia berubah. Hijrah dia, bertukar, bertaubat dia. Daripada amalan ahli neraka berubah menjadi amalan ahli syurga fayadkhuluha. Maka Nabi kata masuk dia ke dalam syurga. Hadis sahih. Illa zira'. Sehasta lagi. Dia nak masuk ke dalam syurga. Yang ni terbalik pula. Tiba-tiba Nabi kata falya'mal bi'amalu ahlun nar. Tiba-tiba berubah dia. Dia pula beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Nabi kata masuk dia ke dalam neraka. Sehasta lagi nak masuk syurga. Ada orang jenis macam ni. Tiba-tiba berzina. Na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba minum arak, membunuh dia. Itu contoh antara dosa besar yang dilakukan.
Dan mati sudah tentulah kita kata mati ni ini amalan ahli neraka. Ya, maknanya apa dia? Walaupun dia sehasta lagi, dia nak masuk ke dalam syurga, mati dia dengan amalan ahli neraka, maka masuk ke dalam neraka dia. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ertinya itulah kematian. Kematian ni misteri. Ya. Maka apa yang diamalkan waktu dia hidup, itulah akan menentukan cara mati dia. Yang disebut oleh ulama. Bagaimana hidup di dunia, maka dia akan ditentukan. Begitulah akan ketentuan matinya bagaimana. Kalau sekiranya matinya dalam keadaan sulh khatimah, maka itulah menandakan bagaimana dia berada dalam kubur. Siksaan kubur yang dihadapi, maka itu menggambarkan kehidupan yang dahsyat. Yang dahsyat dengan azabnya bila dibangkitkan nanti di mahsyar. Dan keadaan di mahsyar menggambarkan akhirnya kehidupan dia yang akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan senang kita kata. Kematian ni suatu perkara yang cukup dahsyat. Tu yang kata Nabi Ibrahim Khalilullah, paling ringan saat orang yang nak mati seumpama kambing yang dilapah kulitnya waktu dia hidup. Itu paling ringan, tuan-tuan, kata Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi pernah menyatakan bahawa paling ringan saat sakaratil maut, orang yang nak mati, Nabi kata paling ringan seumpama 300 darbatun bisayf. Macam tetakan 300 pedang yang tajam. Dia akan rasai 300 tetakan pedang yang tajam. Allah. Itu lagi dahsyat. Kan itulah Rasulullah waktu nak wafat, Nabi minta Aisyah satu bejana yang berisi dengan air. Bejana bekas yang diisi dengan air. Dalam hadis tu menceritakan, dalam kitab Mastikah Hadis, ada yang menyebut Nabi SAW ambil tangan, celup masuk ke dalam air tadi. Bejana yang ada air. Nabi masukkan. Wa yadkhulu, apa disebut, masukkan tangan, yadah wa yadkhulu fi qadhi. Masuk tangan ke dalam bejana yang ada air, kemudian Nabi bawa keluar. Wa yamsahu wajahahu, dan Nabi sapu di muka wajah sambil doa. Fa yaqulu, Nabi berdoa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut au sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, ringankan saat aku nak mati ni, wahai Allah. Ringankan saat aku nak mati ni, ya Allah. Maknanya minta husnul khatimah. Nabi, tuan-tuan, Rasul, yang Nabi juga minta kepada Allah supaya dia mati dalam keadaan mudah. Minta supaya ringan, hawin alaina fi sakaratil maut. Tu yang kata Nabi Rasul. Aisyah kata, aku tak cemburu pun, aku tak iri hati pun kalau ada orang lain kata Fulan bin Fulan mati di senang. Isteri Rasulullah, dia tahulah macam mana dia berhadapan dengan Nabi waktu itu. Rasulullah suaminya nak wafat. Nak ceritanya Nabi, tuan-tuan, Nabi ni Rasul Allah pun Nabi berdoa, yang selalu juga kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Ya Allah, ringankan saat waktu sakaratil maut. Disebut sakara ni maksud dia apa dia? Muskira ni maksud dia orang yang dalam keadaan mabuk. Mabuk bukan mabuk minum arak. Mabuk ni dalam keadaan dia diambang kematian, mabuk azab. Tak tahu nak cakap terhoyong hayang ke? Allah sahaja yang tahu, tuan-tuan. Orang yang nak mati ni, dia mabuk. Mabuk tu disebut sebagai muskira, orang yang sedang mabuk. Sebab disebut, Allahumma hawwinna alaina fi sakaratil maut. Sakaratil maut, keadaan mabuk orang waktu itu nak mati. Bukan mabuk minum arak, bukan mabuk minum ketum. Mabuk ni mabuk azab. Tak terperi waktu itu. Setiap orang. Saya tak tahu macam mana saya punya sakaratil maut. Tuan-tuan pun begitu juga. Apa yang kita amalkan, doa yang kita selalu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta kepada Allah supaya mudah sakaratil maut itu, dan wala takhtim ajalana fi, dan janganlah engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Husnul khatimah
minta hawwin alaina fi sakaratil maut. Su'ul khatimah, jauhkan kami daripada mati azab, daripada sakaratil maut yang berat, yang cukup sakit. Kita tak tahu tuan-tuan. Hanya Allah yang tahu dengan kita, kita dengan Allah saja yang tahu pada waktu itu. Dicabut nyawa, direntak dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruj, wahai roh yang jahat, keluar kamu daripada jasad manusia. Berbeza orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, maka ukhruj, keluar juga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keluarlah kamu wahai roh yang tenang, mutmainnah, dan pergilah kamu kepada hamba Allah yang beribadah, dan juga masuklah kamu ke dalam syurga yang kekal abadi. Ini tuan-tuan sekalian, ertinya apa dia mati tadi. Ya, Allah uji kita dengan mati, hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup, Allah nak uji, nak tengok siapa yang terbaik amalan mereka. Ya, sebab kita akan mati. Tidak ada manusia makhluk Allah yang terlepas daripada kematian. Pasti. Cuma idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak dapat dicepat, dilambat walaupun satu saat bila Allah dah tentulah kematian. Kita tak boleh menangguh-nangguhkan. Kematian ni tetap akan datang, tuan-tuan sekalian. Yang pentingnya sebelum mati itu kita kena beramal. Dalam hadis menyebut wa atbi'il mayt, apa dia disebut wa atbi'il mayt salas. Nabi kata yang akan ikut mayat ataupun jenazah ke kubur ni 3 salas. Nabi kata. Dan Nabi kata apa dia? Nabi sebut isnan fayarji' wa yabqa wahid. 2 akan balik, 1 akan kekal. Dan apa 2 yang akan balik? Iaitu yang pertama, ya, ahluhu, ahli keluarga balik. Isteri, anak, pinak, saudara mara balik. Yang kedua, yang balik apa dia? Yang disebut wa maluhu. Mal ni maknanya harta. Tinggal, tak ikut sekali. Wa yabqa wahid. Yang tinggal apa dia? Yang kekalnya, Nabi kata wa amaluhu. Amalan ini yang kekal kita berada nantinya di alam kubur. Hadis muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Muslimat tuan-tuan sekalian. Nabi cerita jelas. Dalam hadis yang lain Nabi kata, hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Terputus amalan anak Adam bila dia mati. Melainkan Nabi kata sadaqatun jariyah illa thalath. 3 ni. Yang pertama Nabi kata sadaqatun jariyah. Infak, wakaf, sedekah. Bantu tuan-tuan, ya, sahabat kita yang mengusahakan program-program dakwah melalui audio kuliah umpamanya YouTube dan sebagainya. Bantu, boleh bantu. Sementara ni yang harta yang ada pada kita ni belum tentu lagi semua ada duit yang kita kata kita punya dah. Mungkin hak komen, mungkin hak apa dia lagi, kontraktor umpamanya, rumah ni macam-macam, kadang rosak itu ini. Mungkin harta duit kita adalah ada saja. Doktor punya, bukan kita punya tuan-tuan. Yang kita punya yang kita ada sekarang. Itu yang kita nak infak sedekah, ambil tadi sedekatun jariyah. Meninggal kamu, sedekah yang Allah akan lihat. Menjadi teman wa amalu. Amalan kita yang kita kekal di dalam kubur. Itu. Yang kedua, pada hadis yang lain Nabi kata selain sedekatun jariyah au ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan. Itu antara yang kita akan bawa bila mati tuan-tuan, ilmu yang kita pelajari. Macam malam ni lah. Alhamdulillah tuan-tuan, istiqamah dengan kuliah online. Teruskan tuan-tuan. Walaupun dah nampak PKPP dah, di peringkat pemulihan dah. Tapi kita istiqamah. Habis besok online, kita di masjid surau pula. Ilmu yang kita pelajari, ini teman yang kekal dalam kubur besok. Dan ilmu itu pula kita amalkan. Itu yang akan bersama kita dalam kubur. Yang ketiga kata Nabi, ya waladin salih yad'ulah, iaitu anak-anak yang soleh dan soleh yang mendoakan kesejahteraan ibu dan ayahnya. Ini anak-anak yang kita harap-harapkan. Bukan jenis anak macam anak Ustaz Ali jangan main.
Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayahanda karangi. Yang tu cerita anakku Sazali. Apa yang anak dia nak bagi. Akhirnya penyesalan. Nampak anak dia makan tuan. Yang dikatakan anak menjadi hamba. Anak ni jadikan mak bapak sebagai hamba. Akhir zaman nak kiamat. Tapi yang kita nak tadi, waladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang doakan untuk kita. Baca Quran, sedekahkan pada kita pahala. Ada duit disedekahkan, tujuan untuk roh mak ayah dia. Kebajikan dapat, pahala dapat. Ini antaranya yang kita hasrat, yang kita nak hajat begitu. Ya, kematian tadi. Maka kematian itu tidak akan dilambat dan tidak akan dicepat. Pasti akan datang. Bagi orang yang ada persiapan, bagi orang yang ada persediaan, tidak ada rasa takut. Walaupun malam ni mati. Sebab dah ada persiapan. Semayang beres 5 waktu, Isyak pun dah buat. Sebelum tidur dah semayang Isyak dah. Dan ada yang dah standby dengan witir dah. Sebab dia nak bangun untuk tahajud je. Ya, kemudian taubat, semayang taubat, hajat. Witir dah selesai. Itu persiapan dia. Memanglah berat tuan-tuan. Wa innaha lakabirah. Semayang tu Allah sebut berat. Ayat sebelum tu sebab itu Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan dengan Allah, sabar untuk mengerjakan ibadat solat. Sebab berat tuan-tuan. Tapi kita tak boleh tidak. Nak tak nak, solat wajib hukumnya. Nampak tak? Jadi kerana itu, orang yang nak mati sedap ni, maka dia punya persiapan dan persediaan, preparation. Ingat tadi James Bond menyatakan tomorrow never die. Esok kamu tak mati, tapi but you must die. Macam mana pun kamu tetap mati. Cuma tak tahu bila, di mana, keadaan macam mana. Ingat tu, bila kita mati kita tak tahu. Di mana, where, when, where, di mana kita tak tahu. How, bagaimana keadaan kematian kita tak tahu tuan-tuan. Allah sahaja yang tahu. Ketentuan kematian ni Allah dah ada dah. Setiap orang. Ada orang yang mati kecil, ada yang mati muda, ada yang mati dewasa matang, ada yang mati tua, ada yang dah tua lanjut, tak mati-mati pun ada. Itu pun dia juga. Tua lanjut, tak mati-mati lagi. Bonus ekstra. Kalau dia buat charity, kebajikan, amalan, kebaikan, semayang tak tinggal, itu bonus lah Allah beri pada dia. 100 tahun umur, Masya Allah, mengaji Quran, tak payah pakai cermin mata. Allah bagi nikmat mata dia terang. Ada. 100 tahun. Tapi jarang-jarang lah yang dapat begitu. Kan? Memang kita dengar pun penat. Yang hidup 100 tahun, dia lagi penat. Dengan keadaan hidup, dia hidup dalam keadaan nyanyuk pula lagi. Macam-macam lah. Kita nampak kadang-kadang orang yang tua, dalam keadaan yang tua bagus. Tapi ada yang dah nyanyuk, dah tak boleh nak semayang, tak boleh nak ingat apa dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu ulama menyatakan bahawa persiapan kematian itu perlu dilakukan. Yang pertama, apa dia persiapan tadi? Bereskan perkara yang fardu. Solat mafrudah. Solat mafrudah. Solat yang wajib compulsory, maka selesaikan. Ulama kata macam tu. Yang kedua, jangan tinggalkan perkara yang sunat. Buat. Semayang malam, baca Quran, buat. Sunah-sunah Nabi ni buat. Yang ketiga, tinggalkan perkara yang makruh. Walaupun makruh, tinggalkan. Jangan buat. Dan begitu juga, kita jangan ambil perkara yang haram, yang dilarang lah maksud dia. Tinggalkan. Ini persiapan kita. Inilah isi kandungan takwa. Bila kita jaga ini, antaranya yang fardu kita buat, yang sunat teruskan, makruh kita tinggal, yang jahat, maksiat, dosa besar, yang disebut yang haram tu kita jauhi. Tuan-tuan, mudahlah kita nak ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita ambil yang basic, yang asas. Maka yang lain-lain kita tahulah. Setiap apa kebaikan, faly'amal bi'amalu, apa dia yang disebut di dalam surah Al-Humazah. Wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Setiap apa yang kamu lakukan walaupun sebesar zarah, Allah akan catat sebagai amalan kebaikan, kebajikan, pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarrah, apa dia? Wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Sebesar zarah pun
jahat maksiat yang kamu buat, pasti Allah akan catat dan kamu akan terima balasan. Tak rugi tuan-tuan. Yang kita hidup sekarang ini baki umur yang ada tuan-tuan. Kita terus usahakan untuk mencapai suatu kemenangan dan kejayaan, dan kita harapkan kemenangan dan kejayaan bergandalah yang kita dapat. Akhirnya saya nak sebut sikit dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayat itu dibawa ke kubur pada waktu itu, kata kubur, fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawmun illa takallama fa yaqulu ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul turab wa ana baitud dud. Maknanya apa dia? Waktu itu kubur bersuara bila mana jenazah nak dimasukkan ke dalamnya. Apa kata kubur? Yang pertama, ana baitul ghurbah, aku ni rumah asing, aku ni rumah pelik, ganjil. Ya, kemudian kata kubur Nabi sebut ni, ya, ana baitul wahdah, aku rumah sunyi, aku rumah sepi. Yang ketiga disebut sebagai, ya, ana baitul turab, aku ni rumah tanah pula. Yang keempat yang kata Nabi tadi, kubur bersuara, wa ana baitud dud, dan aku ni rumah yang disebut rumah ulat. Itu disebut. Kemudian disebutkan lagi, fa iza dufina al-'abdul mu'min qala lahu al-qabru marhaban wa ahlan. Apabila nak dimasukkan dufinal 'abdu, yakni jenazah yang beriman kepada Allah, kubur bersuara sekali lagi. Apa kata kubur? Marhaban wa ahlan. Selamat datang, welcome, selamat datang, welcome kepada jenazah yang beriman kepada Allah. Maka dikatakan lagi, ama in kunta la ahabba man yamshi ala zahiri ilayya. Maksud dia, dulu kamu hidup di atas muka dunia menjadi orang yang paling Allah sayang, suka kepada kamu. Sebab kamu jalan di atas belakang aku, kata kubur, kamu banyak melakukan kebaikan. Dan kamu yang disebutkan tadi, ya, disukai oleh Allah. Sebaliknya kata Nabi, yang dikatakan pula, fa'idha wulli tukal yaum wasirta ilayya fasatara sana'i bik fayattasi'u lahu madda basarih wa yuftahu lahu babu ila jannah. Pada waktu itu, maka pintu syurga dah kamu nampak seumpama begitu, dibuka seluas-luas, dan fayattasi'u lahu madda basarih, ruang kubur itu diluaskan seluas mata memandang, kata Rasulullah. Itu disebut dalam hadis At-Tirmizi. Kemudian dikatakan lagi, fa idza dufinal abdul fajir aw kafir, apabila nak dimasukkan jenazah yang fajir, yang kufur, yang maksiat jahat, maka dikatakan kepada mereka itulah marhaban wala ahlan, tidak ada ucapan welcome, selamat datang, sebab hidupnya kufur, maksiat. Kemudian dikatakan lagi, ama in kunta la abghadha man yamshi ala zahiri ilayya, sedangkan dulu kamu hidup berjalan di atas belakang aku, la abghadha, menjadi orang yang paling dimurkai, dilaknat oleh Allah. Nampak beza tuan-tuan? Very different. Orang yang disebut jenazah yang fasik, yang jahat, fajir tadi. Kenapa? Maka dikatakan lagi, fa'idh wuli tukal yaum wasirta ilayya fasatara sani'i bik qala falyaltaimu alaihi hatta yaltaqi alaihi wa takhtaliful adla'u. Maka waktu itu, kata Nabi, dihimpitkan jenazah ataupun penghuni kubur ni dengan sehimpit-himpitnya, bertemu kedua tulang rusuk yang disebut fatakhtalafu adla'u, dihimpit, bertemu kedua tulang rusuk, tak habis lagi. Maka dikatakan lagi, ya, pada orang yang disebutkan tadi, apa dia seksaan yang ada lagi. Maka qala, disebutkan lagi, yang dikatakan wa yuqayyid lahu sab'una tinina law an wahidan minha nafakha fil ardi ma ambatat syai'a ma baqiyatid dunya. Kemudian apa yang disebut, maka ketika itu datang 70 ekor ular. Ular yang berbisa. Seekor ular cukup menyatakan, kata Rasulullah, ya, dia punya kesan dihamburkan bisanya, kalau kena bumi ni, nescaya tidak ada lagi tumbuhan yang hidup. Tak usah carilah durian musangking, tak usah larilah durian apa dia, duri hitam balik Pulau Pinang, tak usah cari di 24 durian kampung Sungai Siput pun tak ada dah. Habis tumbuh-tumbuhan, mati.
Dan sampai bila? Mabaqiyati dunia, sampai kiamat, Nabi kata. Itu seksaan. Seekor punya keadaannya pun dah dahsyat. Bayangkan 70 ekor sab'una tinninan. Yang kata tadi, 70 ekor ular berbisa. Jadi tuan-tuan sekalian, ini nak disebut bagaimana kita pengakhiran hidup yang perlunya kita renung-renungkan, fikir-fikirkan. Setiap orang tidak akan lari, tak boleh lari daripada kematian. Pastinya disebut mati itu pasti. Jadi saya rasa itulah antara untuk kita pesan memesan untuk diri saya dan kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak sebelum kita tidur, renung-renungkan apa yang saya sebutkan tadi. Ya, banyakkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Jangan matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya matikan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jangan hanya berdoa. Sebelum berdoa maka kita ada usaha. Kerana itu tawakal, iaitu dia menyempurnakan apa yang kita usaha, apa yang kita doa, dan kesempurnaan itu pada tawakal kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita mati pada malam ini, kita harapkan sebagai matinya husnul khatimah. Kita minta juga doa kepada Allah, mati pada hari yang baik, waktu yang baik, bulan yang baik, pada keadaan yang baik, waktu solat, waktu sedang baca Quran, waktu sedang zikir umpamanya, waktu sedang kita melakukan amalan-amalan yang soleh. Itu yang kita minta. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah sikit sebanyak pengisian pada malam ini untuk renungan bersama, insya-Allah. Ada rezeki kita berjumpa pada lain-lain waktu, insya-Allah. Jadi sebelum saya mengakhiri, seminit dua saya nak umumkan. Ini minyak yang saya buat produk bersama dengan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Inilah peninggalan Ustaz Datuk Ismail Qamus. Minyak ni warisan lah, ya. Limited edition lah, sebab Ustaz dah tak ada dah. Almarhum dah meninggal dah, Ustaz Datuk Ismail Qamus. Tapi ada bekas Ustaz Jampi lagi. Ya, Ustaz Ru'yah Syifa minyak ni yang dah dalam pasaran ni 10 tahun dah, lama dah tuan-tuan. Minyak ni saya import daripada Dubai, 4 ml. Tak banyak mana 4 ml. Mahal tu sebab daripada Dubai. Ru'yah daripada special daripada almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Alhamdulillah. Dah 10 tahun tuan-tuan. Saya ringkaskan yang pertama untuk buat pendinding daripada gangguan. Termasuk yang kena sihir santau. Yang ada saka. Orang Perak kuat saka ni. Ain, histeria dan yang seumpama dengan ni. Dah banyak dah testimoni. Ya, kemudian yang kedua untuk anak-anak. Pelembut hati, penerang hati, nak kuat hafalan. Anak-anak kecil yang kerap siang malam nangis, elok sangat. Dan begitu juga kalau kita masih tidak kahwin lagi ataupun lambat jodoh. Ini minyak yang disebut juga untuk buat mandi. Ini yang kata mandi bunga ni. Minyak ni daripada bunga-bungaan marjan. Cubalah ikhtiar. Sebotol ni buat 3 kali mandi. Dah ada testimoni dah. Yang ketiga untuk suami isteri. Yang ni berbalah, bergaduh, nak bercerai. Ada yang tak jadi bercerai. Ada masalah mati pucuk. Alhamdulillah. Mati pucuk dia selesai masalah. Pulih balik. Di Singapura 6 tahun mati pucuk. Kedah 3 tahun mati pucuk. Cuba ikhtiar untuk mati pucuk. Untuk hubungan suami isteri. Ya, yang mana kurang dan sebagainya. Cuba ikhtiar. Ada satu sahabat dingin isteri dia. Dengan izin Allah pakai minyak ni. Alhamdulillah. Kalau tidak seminggu nak dapat umpayah yok-yok di Perak ni. Ya. Bukan senang. Sehingga dia kata mengejar minggu pembayar nak dapat. Sekarang pakai minyak ni. Dia pula lari, bini pula mengejar. Itu pun dia juga. Orang Perak kata minyak kejar, yok kejar pun ada juga. Yang akhirnya, untuk disapu urut pada anggota luar badan. Tak kira lah. Ada yang nak mandi-mandi pun boleh. Yang masalah penagih dadah, dah ada testimoni buat mandi. Ada yang stroke, lumpuh, paralyzed. Orang Sungai Siput, separuh badan lumpuh, paralyzed. Tapi banyaklah. Kat 20 botol dia amal. Urut. Campur dengan minyak lain. Sakit kepala, migraine, sapu kat kepala. Resdung kat hidung. Ada yang mata nak operate. Tak payah dioperate. Dia pakai minyak ni. 5,000 nak operate. Tak payah dioperate. Jangan masuk dalam mata. Sapu dekat keliling mata. Alhamdulillah. Kesan dia. Baik. Tak payah operate lah. Orang Subang Jaya. Muslimat Subang Jaya. Selangor. Ada masalah fibroid. Ini muslimat. Sapu dekat tempat fibroid. Sapu dekat perut dekat hari-hari. Ada yang buasir. Sapu dekat tempat buasir. Alhamdulillah. Dengan izin Allah elok. Yang nak cepat, nak mudah bersalin. Alhamdulillah. Ya, pakailah tuan-tuan. Yang ibu-ibu yang nak bersalin. Untuk mudahkan. InsyaAllah. Dan macam-macam lagi lah. Ya, yang ada anak autisma tak boleh bercakap, dah boleh bercakap dah. Sapu dekat bawah tengkuk ni, leher ni. Sapu dekat bawah dagu. Alhamdulillah. Itu orang Negeri Sembilan. Alhamdulillah minyak ni bantu. Ada yang luka, ada yang kena air panas, cepat sembuh dengan izin Allah. Sapu dekat tempat luka. Termasuklah sakit pinggang, lutut, ada gout. Cuba ikhtiar.
Dalaman buat minum. Jangan banyak, 2-3 titik. Masuk dalam air suam minum tuan-tuan. Ada yang kanser usus tahap 3 di Shah Alam. Tapi banyaklah dibeli. Lebih 10 botol. Amalkan minum. Batu karang di Shah Alam. Dia beli lebih 10 botol. Lama-lama pecah batu karang. Buat minum. Dalaman minum. Demam panas. Ya, kemudian apa dia ada di Kulim Kedah. Hati dengan paru-paru dia rosak. Pun macam tu juga. Buat minum. Lebih 10 botol. Masuk dalam air suam. 2-3 titik. Selang 2-3 hari minum balik. Cubalah ikhtiar. Manalah tahu. Minyak ni namanya minyak Raihana Shifa. Raihana Shifa yang saya import daripada Dubai, ada khasiat dia. Ini minyak ni tak banyak dah. Boleh. Ini limited edition. Limited edition. Yang berhajat, hubungi saya Ustaz Halimudin, WhatsApp saya. Di talian 012 270 1066. Saya ulang lagi. 012 270 1066. Sekali lagi saya ulang. Hubungi saya, WhatsApp saya yang berhajat nak order minyak ni, saya akan post. Di talian 012 270 1066. InsyaAllah. Saya akan post nanti tuan. Wang post ni RM8. Sebotol 30. Sebotol 30, 2 botol 50, 400. Ada yang beli sampai 50 botol pun ada. 10 botol biasa, 20 botol. Wang post RM8. InsyaAllah. Orang Singapura banyak beli. Alhamdulillah. Ada kesan. Banyak yang WhatsApp dekat saya, beritahu pada saya. Macam-macam. Ada yang sesak nafas, sapu dekat dada elok. Ada yang minum lega, asma, dan sebagainya lah. Banyak macam-macam. Luaran dan dalaman boleh pakai minyak ni. Cuba ikhtiar tuan-tuan. Berkat doa Ustaz Datuk Ismail Kamus almarhum, insya-Allah. Ada lagi sikit pada saya ni, siapa yang berhajat. Jadi, bolehlah WhatsApp selepas ni tuan-tuan. Sekadar itu yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak audio kuliah kerana sudi menyemput pada malam ini untuk bersama-sama berkongsi tajuk mati itu pasti. Kalau ada rezeki, insya-Allah. Kita akan berjumpa pada lain waktu. Wallahu a'lam, yang baik datang daripada Allah dan yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon ampun dan maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Sallallahu ala khairil khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.